ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih kepada sahabat pengurusi majlis Ustaz Hilmi yang dah cerita tadi. Agak panjang Ustaz Hilmi cerita tentang wasatiyah. Saya ingat kalau saya buat flash card kan, dia kena potong satu. Sebab dia dah cerita, nanti kalau saya cerita dia jadi ulangan. Jadi saya potong habis cerita wasatiyah. Jadi alhamdulillah penerangan yang baik daripada Ustaz Hilmi tadi. Sahabat-sahabat, para asatizah sekalian, sahabat saya di Qatar, Abang Hisham, dia jumpa 2 bulan lepas di Qatar, sekarang dia dah balik ke Malaysia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak masuk sedikit tentang cerita wasatiyah, saya ingat kita tak nak cerita panjang sebab Ustaz Hilmi dah cerita dengan panjang lebar tadi. Cuma saya nak sentuh sedikit tentang Akademi Ibn Abbas ni. Untuk mungkin tuan-tuan dah dengar, untuk kadar peringatan kita bersama. Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang daripada sahabat Nabi yang hebat. Jadi di zaman Nabi SAW, Ibn Abbas adalah budak kecil, dia budak muda. Jadi apabila Nabi SAW meninggal dunia, Ibn Abbas dalam keadaan dia masih lagi muda. Jadi sahabat Nabi ni dia ada dia punya batch. Ustaz Halim, saya ini dia mengetahui, dia belajar dalam hadis. Ada kibar sahabah. Kibar sahabah ni sahabat-sahabat yang taikau besar. Di kalangan mereka pembuat keputusan, di kalangan mereka panglima perang, di kalangan mereka orang yang Nabi utus pergi jumpa dengan raja-raja. Mereka ni orang Islam. Ada di kalangan sahabat yang orang kebanyakan yang hidup di zaman tu, mereka masuk Islam, mereka belajar sedikit sebanyak dengan Nabi, dan nama-nama mereka pun tak banyak disebut dalam kitab-kitab sirah. Ada di kalangan sahabat yang mereka membesar dengan Nabi. Maksudnya daripada mereka kecil, mereka besar belajar daripada madrasah Nabi SAW. Maksudnya mereka kenal agama ni daripada Nabi. Mereka kenal dunia, cara Nabi kenalkan kepada mereka. Kita nampak pun beza. Ada orang dia mula belajar agama bila dia besar. Jadi pengetahuan sebelum dia terima agama dengan pengetahuan agama digarapkan bersama. Pengalaman dia lebih, tetapi dia ada fi'il lama dia sebelum dia menerima agama. Kita menghormati kesemua sahabat Nabi SAW, tapi kita lihat di kalangan sahabat Nabi juga, mereka terima Islam, tapi beberapa sikap-sikap mereka sebelum Islam itu kekal dalam jiwa mereka. Sebab itu jati diri mereka. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis Al-Bukhari, bila diceritakan tentang Nabi SAW merajuk dengan isteri Nabi, kan Nabi tak cakap beberapa bulan. Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Umar kata, isteri kita bila duduk dengan perempuan Ansar jadi masalah. Kita Muhajirin dulu, kita cakap je dia buat, dia pun tak bantah. Itu budaya Muhajirin. Tapi bila mereka bercampur dengan orang Ansar, mereka belajar satu budaya baru. Suami cakap, mereka persoalkan. Suami cakap, mereka bantah. Sebab ini semua kibar sahabat. Mereka hidup sebelum Nabi diutuskan dan Nabi diutuskan. Saya nak cerita tentang sirar sahabat. Sahabat-sahabat yang daripada mereka lahir, daripada mereka kecil, mereka duduk dengan Nabi SAW. Dan di antara mereka ini ada 3 nama besar. Satunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang keduanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiganya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas anak kepada Abbas, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar anak kepada Umar. Abdullah bin Mas'ud, saya tak ingat nama apa dia, sebab dia yang dikenali dia lah, dia duduk dengan Nabi sejak daripada asal. 3 orang sahabat ini, mereka membesar dengan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka bertiga ada pembawakan yang berbeza dalam fiqh. Ini benda yang mungkin kita kongsikan bersama. Dia menarik. Bayangkan, okey, tak tahu apa kuat. Bayangkan 3 orang ni
duduk dengan madrasah Nabi SAW, dididik oleh Nabi, membesar di sekeliling Nabi, sentiasa datang bertanya soalan kepada Nabi SAW. Tetapi mereka membesar membawa 3 sikap yang berbeza. Ini benda yang menarik. Ini menunjukkan apa? Yang Nabi memberi ruang untuk kreativiti. Nabi memberi ruang secukupnya untuk orang berfikir. Sebab itu setelah kewafatan Nabi SAW, 3 nama ini telah mengasaskan 3 mazhab berbeza. Sebelum datang 4 mazhab dan sebagainya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia dikenali sebagai seorang sahabat yang mutasyaddid, yang keras hukumannya. Ataupun dalam pembawakan fiqh dia memilih pandangan-pandangan yang agak keras. Sebab itu orang riwayatkan Abdullah bin Umar, apabila dia cerita tentang wudu, mesti basuh sampai ke mata, mesti dibasuh. Mazhab Syafi'i banyak ambil juga tayamum sebagai contoh kan. Mesti tepuk 2 kali tayamum. Tak boleh tayamum sekadar tapak tangan, mesti sampai ke atas. Itu Abdullah bin Umar. Jadi bila berbeza nas, Abdullah bin Umar dia sentiasa memilih yang paling selamat, iaitu paling menyelamatkan kita. Satu senang, satu susah, dia pilih yang susah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berbeza. Ibnu Abbas dikenali dengan sebagai seorang sahabat yang kalau ada berbeza pandangan, dia mesti pilih yang paling mudah. Sehingga beberapa bab kita pun tak pilih, tapi bila orang bertanya kepada dia, pilihan dia yang paling mudah. Kita cerita tentang fiqh sikit kan. Perempuan mengandung dan menyusukan anak sebagai contoh. Dalam Al-Quran, Allah sebut tentang orang yang sakit. Kan, orang yang sakit dia kena ganti puasa kalau dia sakit. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ada perbezaan pandangan ulama tentang yutiqunahu, ada ulama kata yutawiqunahu. Ala kulli hal, kalau orang tu dulu dia mampu, tapi bila dia dah tua dia tak mampu nak ganti puasa, dia bayar fidyah, betul? Jadi kalau dia sakit dia ganti, kalau dia dah tua dia bayar fidyah. Ulama berbeza pandangan. Perempuan mengandung dan menyusukan anak, dia kira kategori mana? Kalau masuk kategori sakit, maksudnya dia perlu ganti puasa. Kalau masuk kategori yang tua, maksudnya dia perlu bayar fidyah. Al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang kita tahu, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, juga berlaku khilaf. Sebagai jalan selamat, dia buat dua-dua sekali. Jadi ganti pun ganti, fidyah pun fidyah, selamat dua-dua. Sebahagian ulama, Abu Hanifah sebagai contoh, dia memilih cukuplah sekadar dia ganti. Macam orang sakit juga, dia ganti, dia tak perlu fidyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia memilih pandangan cukuplah sekadar fidyah. Sebab apa? Sebab logik akal, orang tua tu dia sebab diri dia sendiri dia tinggal puasa, dia pun boleh bayar fidyah, apalagi ibu yang meninggalkan puasa kerana anak dia. Jadi itu contohnya lah. Cuma saya nak cerita Ibnu Abbas, dia seorang sahabat yang memilih pandangan-pandangan yang mudah. Tayamum ikut Ibnu Abbas, sekali tepuk dah cukup. Ikut Ibnu Umar kena 2 kali tepuk. Ikut Ibnu Umar kena tayamum macam kita buat lah kan. Kita belajar sekolah agama, dia kena sentuh, tarik ke sini. Lepas tu hujung tu dia kena tolak sikit, tak mau jadi musta'mal. Kalau jadi musta'mal ni batal tayamum. Ikut Ibnu Abbas dia mudah. Dia yang musta'mal ni saya tak pasti, Ibnu Umar tak sebut kot, kias kepada wudu dan sebagainya. Cuma kalau ikut Ibnu Abbas, cukuplah kedua tapak tangan. Jadi pembawakan berbeza. Seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud dia lain pula. Dia punya pemikiran, dia banyak melakukan qiyas. Jadi bila dia pergi ke Kufah, mazhab Hanafi ambil asas daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia makin memikirkan keadaan, melihat kepada maslahah. Sebab itu di zaman Umar radhiyallahu anhu, bila Umar buat beberapa fatwa yang di Madinah orang tak boleh amal. Sebab di Madinah trend dia syadid di Madinah. Jadi segala macam pemikiran Umar ini dia disebarkan oleh Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di bahagian Iraq.
Banyaklah benda-benda yang di Madinah orang tak boleh terima. Contohnya bagi duit zakat kepada mu'allaf sebagai contoh. Dalam Al-Quran kita boleh bagi kepada mu'allaf. Itu pun khilaf juga. Kita kalau cerita khilaf, semua benda khilaf. Cumanya sebahagian pandangan kata mu'allaf ni dia tertarik dengan Islam, jadi kita bagi kat dia, dia pun nak masuk Islam. Di Madinah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia buat fatwa, zaman Nabi dulu kita lemah, kita sikit. Jadi kita nak tarik orang kepada Islam, kita pun bagilah zakat kepada orang yang tertarik dengan Islam ni, mu'allafatil qulubuhum. Kita bagi, dia orang pun tertarik, lama-lama dia orang masuk Islam. Umar kata zaman kita dah berbeza. Zaman kita dah ramai, kita dah kuat. Orang kafir duduk dalam negara kita pun bayar jizyah saja. Jadi kita berhentikan zakat kepada mu'allaf. Mu'allaf ni semua datang minta zakat, Umar tak bagi. Umar kata dulu kami perlukan kamu, kami bagilah. Sekarang kami dah kuat, kalau kamu nak kamu masuk Islam, kalau kamu tak nak kamu punya pasal. Fatwa ini sampai ke Kufah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sebar. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, ada satu perdebatan di antara Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Hurairah, kalau tak silap saya. Abu Hurairah berfatwa al-wudu' ala kulli ma massahu nar. Apa sahaja yang sentuh api, kita makan, kita kena ambil wudu'. Kata Abu Hurairah. Abdullah bin Mas'ud tanya, kalau kita masak air kena ambil wudu' tak? Abu Hurairah marah dia. Abu Hurairah marah, ya ibn akhi, idza ja'aka hadith fala tadrib lahu mathalan. Kalau ada hadis, jangan ada buat contoh tertentu halau. Dengar dan terima. Sebab cara pemikiran Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu sebagai sedikit saya nak kenalkan, sebab tuan-tuan duduk di Akademi Ibn Abbas, sekurang-kurangnya kita nampak cara fikir Ibn Abbas. Ibn Abbas, dia sentiasa memudahkan benda. Mana datang tiga cara fikir ni? Tiga-tiga datang daripada sumber yang sama, iaitu Nabi SAW. Ini nak bawa satu kesimpulan yang kita boleh lukiskan bahawa dalam Islam, ruang untuk beristihad itu ada. Orang yang dididik dengan madrasah yang sama, dididik oleh Nabi SAW, mereka membawa tiga pembawakan yang berbeza. Dan daripada mereka bertiga ini datanglah mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, Syafi'i, Sufyanain, Al-Layth bin Sa'ad dan sebagainya. Banyak mazhab-mazhab lain. Ini antara asas pembawakan kepada mazhab. Mudah-mudahan Allah merahmati umat ini dengan khilaf yang baik, khilaf yang orang boleh terima. Kalau kita tengok dalam Quran kan, perempuan haid, Allah sebut tentang perempuan haid, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan hendaklah mereka menahan diri mereka 3 quru. Quru dalam bahasa Arab artinya habis muddah, intihad muddah, lebih kurang di hujung muddah. Kalau Allah kata tunggu 3 kali haid, mudah. Perempuan tu tunggu 3 kali haid, lepas tu dia boleh kahwin dengan orang lain. Kalau Allah kata tunggu 3 kali suci, pun mudah. Dia tunggu 3 kali suci, kemudian dia kahwin dengan orang lain. Tetapi istilah yang Allah guna di dalam Al-Quran, thalathata quru. Quru artinya haid, quru juga artinya suci. Seolah-olah memberi isyarat bahawa kita berlaku khilaf pada hari ini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka ruang kepada kita bagi khilaf ataupun berbeza pandangan. Jadi itu sedikit sebagai mukadimah. Kita nak berhenti pukul berapa? Betul? 4 ya. Jadi tuan-tuan balik kepada cerita berkaitan dengan wasatiyah ini. Cuma saya nak sebut satu benda yang penting tentang wasatiyah dan juga benda-benda lain. Dalam Islam, segala prinsip ini dia datang daripada nas. Dipanggil amaliyah istiqrariyah. Kita kutip nas dan kita buat satu general conclusion. Jadi kita kena ambil daripada nas, lalu berlakulah konklusi itu. Kita jangan silap. Hukum hakam agama dia tak boleh terbalik. Dia tak boleh buat satu kaedah dulu, lepas tu baru dia kutip nas. Itu tak kena. Sebab kita menjadikan nas agama terpaksa tunduk kepada kaedah kita. Itu salah. Dalam politik biasa berlaku. Saya cerita dengan sembang tadi dengan Ustaz Syahid. Benda ni biasa berlaku. Kita dah ada benda kita nak buat.
Kita buat benda tu siap-siap. Lepas tu baru kita cari nas. Aku nak kata yang ni halal. Aku kata dah dia halal. Lepas tu dia carilah nas kat sana, cari nas kat sini, nak bagi jadi halal. Itu tak boleh. Nah, semua kaedah dalam agama dia mesti datang daripada nusus syariah. Daripada nusus inilah terbinanya kaedah. Dan kaedah tak boleh mematikan nusus. Kita buat kaedah kita sendiri, tiba-tiba kita jumpa satu nas bercanggah dengan kaedah kita, kita tolak nas tu. Tak boleh. Sebab kaedah itu sendiri adalah ijtihadi. Tetapi nas syarak itu bukan ijtihadi. Itu tawaqqufi. Kita mesti diam, kita mesti terima. Ini kaedah. Sebab itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menyebutkan bahawa kana ahlul jahiliyah ya'kuluna asya' wa yatrukuna asya' taqadduran. Orang jahiliyah dulu ada benda mereka makan, ada benda mereka tak makan sebab kotor. Aku tak suka benda ni, aku tinggal. Itu berlaku. Bukan haram pun, tapi sebab dia tak suka. Dalam hadis Bukhari disebutkan juga Nabi SAW tak makan dhab sebab takadzur. Nabi tak suka. Haram ke tak? Tak haram. Khalid al-Walid makan dhab dalam pinggan Nabi. Nabi biarkan, tapi Nabi tak ambil. Jadi balik kepada cerita Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, faba'athallahu nabiyahu. Lalu dalam keadaan itu ada benda mereka makan, ada benda mereka tinggalkan, Allah mengutuskan Nabi-Nya. Wa anzala kitabah. Lalu Allah menurunkan kitabnya. Wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Dengan Nabi dan juga kitab, Allah menghalalkan yang halal dan Allah mengharamkan yang haram. Fama ahallahu fahuwa halal. Apa sahaja yang dihalalkan oleh Allah, maka itu halal. Wa ma haramahu fahuwa haram. Apa yang Allah haramkan itu haram. Wa ma sakata. Apa kita nak buat? Allah tak kata halal, tak kata haram. Apa pendirian kita? Agak-agak apa kita nak buat? Halal pun tak, haram pun tak. Tinggalkan. Kambing halal, lembu halal, kerbau halal, ikan halal, arnab halal, babi haram, anjing haram, kucing haram. Itu semua tak boleh makan lah, yang haram. Datang benda baru, harimau, buaya. Kita kata apa? Boleh makan ke tak boleh makan? Harimau haram lah, sebab dia ada kuku tajam lah. Buaya, buaya dia tak cakap kan? Sebab dia tak boleh cakap orang kan? Buaya halal ke haram? Tenggiling lah, tenggiling. Tenggiling, gajah, buaya. Ini semua kategori mana kita nak kata? Halal ke haram? Gajah tak sampai hati nak makan. Apa kita buat? Ini semua yang Allah diamkan. Itu pendirian kita. Tinggalkan. Halal ke haram? Harus. Ada dalil yang haram. Ini dia khilaf ulama lah dalam bab ni. Ikut mazhab Maliki boleh makan gajah ke tak silap? Buaya pun boleh ke tak silap? Katak boleh ni. Buaya kalau masuk boleh tahan juga lah. Jadi kata Ibn Abbas, wa ma sakata fa huwa afun. Apa yang Allah diamkan itu dimaafkan. Bukan lupa, tapi Allah maafkan kamu. Ini kaedah. Maka daripada hadis ini, para ulama membina kaedah bahawa semua prinsip-prinsip, semua kaedah dia datang daripada dalil syarak. Meskipun kaedah itu disebut di dalam nas, dia datang daripada dalil syarak. Tuan-tuan, benda ni penting sebab apa? Nanti kita akan datang satu perbahasan di mana hukum tertentu bercanggah dengan kaedah. Apa kita nak buat? Nak pakai hukum ke nak pakai kaedah? Kan Allah sebut dalam Quran, innallaha ya'muru bil 'adl. Allah memerintahkan kamu untuk melakukan keadilan. Adil itu adalah kaedah, prinsip. Maksudnya apa sahaja kamu buat, kamu kena adil. Macam Ustaz Musa sebut tadi, adil maksudnya ambil benda tu letak kat tempat dia. Charger handphone, pergi cucuk kat handphone, jangan pergi cucuk kat TV. Itu bahalul namanya. Bukan adil. Jadi letak pada tempatnya, adil. Adil sesama manusia maksudnya apa? Kesamarataan. Kan adil dalam undang-undang, kesamarataan. Hang mencuri, hang kena potong tangan, hang mencuri, hang kena potong kaki. Itu tak adil. Sebab tak sama.
Dalam pada itu, kalau datang nas syarak yang pada mata kita nampak macam ta'dil, kita kena dahulukan nas syarak. Kalau Allah sebut dalam Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah bagi tahu kepada kamu berkaitan dengan anak-anak kamu, untuk lelaki dapat 2 bahagian perempuan. Kita pakai logik kita kata mana boleh. Anak lelaki pun anak perempuan pun anak lelaki pun kerja, anak perempuan pun kerja. Anak lelaki pun ada zuriat dia, anak perempuan pun ada zuriat dia. Apa pasal harta pusaka lelaki banyak, perempuan sikit? Fikir logik, kita kata ini tak sama rata. Tetapi kita kena buat hukum itu. Sebab apa sahaja kaedah yang kita keluarkan, dia tak boleh mematikan nas syarak. Tak boleh. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk orang-orang yang anak itu dilahirkan kepada mereka, maksudnya bapak lah, dia kena bagi pakaian dan juga dia kena bagi makanan dan juga pakaian. Nafkah tanggungjawab bapak. Kita tak boleh fikir zaman sekarang lelaki pun kerja, perempuan pun kerja, kira tanggungjawab bersama lah. Tak, dia bukan tanggungjawab bersama. Ini benda untuk perempuan ni benda menarik juga untuk kita bincangkan. Dan Ibn Hazmin Al-Andalusi rahimahullah, dia tulis dalam Al-Muhalla. Ibn Hazmin tulis, kalau seorang suami dia paksa isteri dia sesuatu yang bukan hak isteri dia. Contoh, dia paksa isteri dia buat kopi, dia dah agak kopi, balik rumah dia paksa isteri dia buat kopi, isteri dia kata aku tak mau buat, dia paksa juga. Siapa berdosa, lelaki ke isteri? Ikut mazhab Zahiri, suami dia berdosa sebab itu bukan hak dia. Dia tak boleh paksa isteri dia buat kopi. Akad perkahwinan itu akad yang menghalalkan hubungan. Dia boleh paksa untuk buat hubungan dengan isteri dia, itu boleh, sebab dia bayar mahar untuk itu. Itu akad nikah. Tapi dia paksa isteri dia basuh pinggan, itu tak boleh. Kalau isteri dia nak basuh juga dikira ihsan. Kalau dia tak mau basuh, bini dia kata apa nak jadi pun jadilah, seminggu aku tak mau basuh pinggan. Suami dia tak boleh paksa. Sebab kau bayar nafkah dekat aku bukan untuk basuh pinggan. Kau bayar mahar, yang kita setuju adalah nikah. Akad nikah menghalalkan hubungan suami isteri. Yang lain-lain pun tak masuk. Tentulah sedikit pengungsian kita bersama kan. Saya tahu orang perempuan kadang-kadang tersegan sebut benda ni, tapi saya sebutlah. Kita kalau kita duduk di rumah orang tua kita kan, duduk dengan bapak kita, dengan mak kita, kita kena ingat yang isteri tu, isteri kita, bukan kerja dia berkhidmat untuk keluarga kita. Saya orang perempuan yang tak cakap dah segan kadang-kadang, tapi ini benda penting kan. Untuk pengungsian kita bersama lah, saya dan sahabat-sahabat sekalian. Kalau duduk satu rumah, mak kita, bapak kita dan isteri kita, bukan kerja isteri kita berkhidmat kepada keluarga kita. Kita ada duit banyak, cari orang gaji berkhidmat kepada keluarga kita. Kalau dia suka, memang hobi bini kita mop lantai, dia mop lah lantai, tak apa. Tapi kalau dia tak suka, kita jangan paksa. Itu bukan tanggungjawab dia. Jadi balik kepada cerita kita, berkaitan dengan prinsip. Jadi prinsip ini diikat dengan nas. Begitu juga kalau kita cerita tentang hak asasi manusia. Negara barat ni dia berubah-ubah kan. Sekarang saya lihat trend baru untuk menolak segala bentuk penderaan. Sebab itu capital punishment kebanyakan negara dah buang. Negara-negara barat dah. Di Amerika sebahagian negeri. Sebab tu contoh kalau nak buat jenayah pergi Amerika kena pilih negeri. Ada negeri kena hukuman mati, ada negeri tak kena hukuman mati. Ini nak bunuh tengok dulu kat mana. Dia kena pilih negeri. Berkaitan dengan capital punishment sebagai contoh, ikut prinsip barat, mereka kata hak asasi manusia adalah nyawa dia tak boleh diambil. Dia panggil apa? Sanctity of life. Nyawa manusia itu berharga. Apa pun dia buat, kita tak boleh bunuh dia. Dan mereka sebahagian daripada mereka mula membantah segala bentuk azab. Tak boleh buat hukuman sebat dan sebagainya atas nama ini hak asasi manusia. Dalam Islam apa kita nak buat? Kita kata hak asasi manusia ni betul lah, dalam nas ada kan, innama amwalukum wa a'radukum wa dima'ukum haramun alaikum.
harta kamu, maruah kamu, nyawa kamu haram, orang lain tak boleh ambil. Kita kata prinsip hak asasi manusia ni betul, ada dalam agama. Tapi boleh tak dengan prinsip ni kita nak batalkan hukum potong tangan pencuri? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab prinsip tak boleh membatalkan nas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah satu daripada tangan mereka. Boleh tak berdasarkan prinsip ni kita nak kata tak patutlah kita nak sebat orang berzina? Tak boleh. Sebab Allah sebut dalam Quran, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina tu laki ke perempuan ke, kamu kena sebat mereka dengan 100 sebatan. Jadi itu yang saya nak bawa kepada perbincangan wasatiyah ni. Penting untuk kita lihat bahawa wasatiyah juga. Tetapi nas syarak tak boleh dibuang, hukum syarak tak boleh dibatalkan. Sahabat kalau ingat komen Datuk Seri Najib kalau tak silap, bila orang mencadangkan nak buat hudud, satu dia kata dia tak bantah hudud lah, itu satu benda yang bagus. Tapi lepas tu dia kata tapi kita lebih berpegang kepada wasatiyah. Wasatiyah apa aku bantah hukum Allah? Dia bunyi Arab sikit nampak macam Islamik kan, dia bubuh perkataan wasatiyah. Tapi tak kenal di situ. Wasatiyah tak boleh datang dalam keadaan kamu menolak hukum Allah. Ini pemikiran liberal yang kita kena jaga. Tokoh liberal mereka kata apa? Kewujudan negara ni yang penting orang hidup aman, makanan semua cukup, jenayah berkurangan, rakyat boleh bergantung kepada diri sendiri, kerajaan berfungsi dengan baik. Itulah benda yang paling tertinggi mereka nak capai. Kalau boleh capai itu, semua orang tak buka aurat. Tanya kepada tokoh-tokoh liberal, apa pandangan kamu? Zina tak berlaku? Zina tak berlaku. Zina tu pada dia kesalahan individu. Rokok tak ada langsung. Tak ada siapa buat sexual harassment, tak ada. Tapi semua orang buka aurat, okey lah. Dia akan kata okey, tak apa. Sebab nak suruh tutup aurat ni tak mau dikacau. Kalau orang tu tak dikacau, tak payah tutup. Tetapi pada kita kata tak. Itu belum wasatiyah. Wasatiyah dia terikat dengan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-adalah terikat dengan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukukul bashar, hak insan, kesamarataan, menolong orang yang dizalimi, semua itu terikat dengan nas syarak. Ini beza kita dengan liberal. Kita kena jelas. Pada liberal, prinsip itu paling tinggi. Pada kita tak. Prinsip itu terbina dengan nas syarak. Jadi, prinsip itu tidak boleh mematikan nas syarak. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Hilmi tadi, Allah sebut dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kamu itu umat yang wasat, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia dan Rasul menjadi saksi ke atas kamu. Tuan-tuan, ayat ni kalau pasal ada dua tafsiran tadi. Ustaz Hilmi bagi satu tafsiran, Ustaz Musa bagi satu tafsiran. Kedua-dua tafsiran tu ulama tafsir sebut. Ustaz Hilmi sebut wasat bererti kaum yang pertengahan, kan? Itu tafsiran yang Ustaz Hilmi sebut tadi. Ustaz Musa sebut wasat bererti umat yang terbaik, betul tak? Kedua-dua tafsiran ni betul. Ulama tafsir sebut. Cuma ayat ni kalau kita nak bahas di zaman Nabi SAW, itu antara perbahasan yang timbul lah. Sebahagian ulama menyebutkan wasat artinya keadilan. Itu yang disebut oleh Ar-Razi, sebagaimana Ustaz Hilmi sebut. Ar-Razi kata kamu nak jadi saksi, mestilah kamu datangkan sifat yang terpuji. Kamu tak boleh kata demikianlah kami menjadikan kamu bahalul untuk menjadi saksi. Tak kena. Sebab bahalul dan saksi itu tak teli, dua benda yang bercanggah. Demikianlah kami menjadikan kamu penakut untuk menang dalam perang. Tak kena. Jadi untuk menjadi saksi dia memerlukan kepada keadilan. Jadi sebahagian ulama mentafsirkan wasat di situ maksudnya keadilan. Sama macam Ustaz Hilmi sebut. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa wasat di situ adalah yang terbaik. Kita kena faham bahasa Arab ni, perkataan tu kalau dia masuk dengan sifat yang lain ataupun dia masuk dengan konteks yang lain, maksudnya berbeza.
Kalau kita kata Melaka ni, Melaka wasatul Malaysia. Maksudnya Melaka di tengah-tengah Malaysia, kita boleh faham dia duduk tengah-tengah kot. Tapi kalau kita kata Ustaz Musa wasatul qaum, sebagaimana orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasatul Quraisy, maksudnya bukan dia duduk tengah-tengah. Maksudnya apa? Dia paling baik. Jadi wasat di sini sebab tu ulama beza pandangan. Apa maksud dia? Dia duduk tengah-tengah ke, ataupun dia paling baik ke, ataupun kalau kita kata wasat itu tempat dia duduk di tengah antara tarafain. Saya ingat satu benda yang ulama tafsir dulu tak sebut juga, ataupun di zaman Nabi mereka tak sebut. Ja'alnakum ummatan wasatan juga berarti geographically mereka betul-betul di tengah-tengah. Dan Allah turunkan Al-Quran, Allah utuskan Nabi SAW di Mekah. Mekah ni kawasan apa nama? Kawasan Mekah, Middle East, kawasan di Middle East di situ, kawasan hilang kataan, kawasan Teluk kan, negara-negara Teluk, negara Khalij ataupun Gulf ataupun Teluk. Allah turunkan Al-Quran di situ. Sekarang baru Arab discover. Dulu orang tak tahu. Masa Malaysia mula start Malaysia Airlines, di Bangladesh mula dah ada airlines dia sendiri, Jepun ada airlines dia sendiri, China ada airlines dia sendiri. Negara Arab masih ketinggalan. Mereka lambat tikap. Arab ni lampi sikit, lambat tikap. Arab moden ni lah. Baru sekarang mereka mula tahu satu benda yang baru. Kepentingan berada di tengah-tengah dunia. Kita di Malaysia, kalau kita nak pergi ke London sebagai contoh, nak pergi terbang, London berapa jam? Berapa jam pergi London dari sini? 12 jam dari sini, jauh. Kalau dari sini kita nak pergi ke US, semakin jauh. Nak pergi ke Jepun mungkin dekatlah sikit. Tetapi cuba letak kita di Saudi, ataupun cuba letak kita di Qatar, di UAE, di Bahrain, di Oman, di Saudi, di tempat-tempat ni, Gulf. Kepentingan Gulf ni, dia pergi ke mana-mana pun 5 jam, 8 jam. 8 jam dia boleh sampai ke London, 8 jam dia boleh sampai ke Malaysia, 8 jam dia boleh turun ke bawah pelusuk bumi paling rendah. Dia pergi ke mana-mana pun sebab dia di tengah. Itu kepentingan Allah bagi. Saya selalu sebut kepada para sahabat-sahabat kita, Allah bagi dan Allah minta. Itu kita kena faham, kan? Ja'alnakum ummatan wasatan. Allah jadikan kamu duduk di tengah-tengah. Tujuan dia apa? Supaya kamu menjadi saksi. Kamu kena jadi saksi. Sebab tu Allah tak mahu tengah-tengah. Allah keluarkan kekayaan daripada perut bumi untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Jadi, tapi terbalik, ala kulli hal, benda yang kita agak sedih di mana umat Islam, apa yang Allah bagi semua dia ambil. Allah letak mereka ni di tengah-tengah, mereka ambil manfaat sepenuhnya. Emirates, Etihad, Qatar Airways berebut road, mana boleh dapat passenger paling banyak. Semua nak jadi hak pelancongan sebab dia duduk tengah. Tetapi yang Allah suruh mereka menjadi saksi, saksi itu larang kira. Yang penting ambil manfaat. Itu musibah yang melanda umat inilah. Jadi itu berkaitan dengan wasat, iaitu sikit ya. Tempat masuk akidah. Ini tentang akidah, kita masuk akidah. Wasat dalam akidah dan wasat dalam fiqh. Kalau kita tengok agama Islam ini sendiri, dalam akidah dia pertengahan di antara nazari dengan tafsir. Ada orang dia banyak boleh bawakan nazariyat falsafah, tapi tak boleh ditatbik. Ini masalah yang melanda kebanyakan ahli falsafah. Ahli falsafah Greek, ahli falsafah Yunan dahulu, mereka ada banyak falsafah. Dia boleh bahas tingkah laku manusia sebab ni, manusia jadi takut sebab ni, manusia hidup dalam struggle disebabkan ini. Banyak perbahasan dia, tapi orang tak ambil manfaat. Sebab mereka ni hanya ada nazariyat. Kalau tengok ahli agama pula, sebahagian agama dia ada tatbik, banyak pelaksanaan, tapi pelaksanaan ni tak bawa ke mana. Kalau nak tengok orang berkorban untuk agama kan, kita kalah dengan Buddha kan. Kita pakai baju warna-warni, kita pakai kasut slipper crop beratus-ratus. Orang betul-betul nak pegang dengan agama Buddha, dia kena pakai baju oranye dia tu, dan dia tak boleh pakai slipper.
Kepala dia kena botak. Lepas botak memang confirm dia tak boleh pakai minyak rambut. Jadi pelaksanaan dia banyak. Agama Hindu sebagai contoh, orang sampai tak boleh nak ikut dah. Hindu klasik dahulu kan, kalau suami mati, isteri dia kena bunuh diri. Isteri dia pun kena mati sekali. Hindu sekarang, Hindu pun fikir, susah kan, tukar sikit lah. Suami mati, isteri dia pakai baju putih cukup lah. Susah sangat, tak boleh nak ikut. Agama Sikhism, patutnya dia kena pakai seluar pendek. Salah satu tuntutan agama. Sekarang banyak Sikh yang dah jadi lawyer. Jadi tak apalah, seluar pendek kot dalam je, kat luar dia pakai seluar lain. Maksudnya agama-agama ni pelaksanaan dia banyak, tapi tak boleh dilaksanakan. Dia tak gabung antara pelaksanaan dan juga falsafah. Ahli falsafah pula, falsafah dia banyak, tapi tak ada siapa buat apa-apa. Mereka duduk, mereka fikir buat falsafah. Orang tak buat apa pun. Sebab tu ahli falsafah mereka gagal. Ahli falsafah tak boleh mengubah dunia. Nabi Muhammad telah mengubah dunia, Nabi Isa telah mengubah dunia, Nabi Ibrahim telah mengubah dunia. Nabi Ibrahim satu watak yang hebat. Orang berbeza pandangan. Kristian kata Islam salah, Islam kata Kristian salah, Yahudi kata Kristian pun salah, Islam pun salah. Bercakap. Tapi tiga-tiga agama ni sepakat Nabi Ibrahim tu betul. Tiga-tiga kata kami yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, keempat-empat mereka telah mengubah dunia. Tapi ahli falsafah dia duduk diam. Orang duduk berperang tunggu terbalik, dia duduk dia fikir, oh ni falsafah baru, dia pun tulis. Orang bergaduh perubahan empire pemerintahan dan sebagainya, dia fikir, ni falsafah baru. Itu kerja dia. Orang pun study lah falsafah sampai sekarang, dunia tidak berubah. Jadi Islam duduk di tengah-tengah. Sebab tu dalam Islam ada part yang dinamakan nazari, ada part yang dinamakan tatbiqi. Ada benda bersifat falsafah, ada benda bersifat pelaksanaan. Tentu yang saya nak sebut juga ke dalam akidah ni, wasati juga berarti kita mengimbangkan antara Al-Quran dengan Sunnah. Contoh gerakan penentangan Sunnah ni agak kuat lah. Kan kalau kita tengok, kalau sahabat-sahabat baca di Facebook dan sebagainya, dia ada beberapa grup pemikir-pemikir Al-Quran yang kerja dia menentang Sunnah je. Sunnah ni tak valid, Sunnah ni tak boleh diamal dah dan sebagainya. Penentangan jadi kuat. Kan sampai tu Mahathir pun sebut satu benda yang amat menduka citakan kita kan. Siapa kata Sunnah tu wajib ikut? Sunnah tu sunat je dalam blog dia kan. Pemahaman yang tertolak terkeluar terus. Dia duk ingat Sunnah tu sunat orang Melayu. Sunat orang Melayu memang tak wajib. Wasati juga berarti pertengahan di antara Al-Quran dan juga Sunnah. Lepas tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat-sahabat kalau ada masa dan ada keupayaan, sahabat-sahabat kena baca buku Ar-Risalah. Buku Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, dia bukan sekadar usul fiqh, tapi buku Ar-Risalah ini menceritakan tentang pendirian kita berdepan dengan sunnah. Mana nak letak sunnah, itu kita kena faham. Banyaklah perbahasan Imam Syafi'i sebut, tapi kesimpulan dia, kewajipan mengikut sunnah sebagaimana wajibnya kita mengikut Al-Quran. Sunnah mentafsirkan Al-Quran. Kita tak boleh tafsir Al-Quran sesuka hati. Orang tak boleh datang, dia buat serupa sunnah tu tak ada apa-apa, dia mentafsir Al-Quran, dia buat sesuka hati dia benda ni, dia kata tak ada apa, Al-Quran tak sebut pun, tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok contoh berkaitan dengan ayat zina kan, Allah sebut Al-Quran, wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Perempuan-perempuan yang melakukan zina, fahisyah, hendaklah kamu datangkan 4 orang saksi. Kalau kamu telah mendatangkan saksi, hendaklah kamu tahan mereka di dalam rumah. Tahanan tanpa bicara, ISA dalam rumah. Ini dah habis bicara lah, tahanan dalam rumah. Hatta yatawaffahunna al-maut, sampai mereka mati. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah bagi jalan keluar. Itu Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Ubadah bin Samit, Nabi kata, qad Ubadah datang, disebut qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah dah bagi kat mereka jalan keluar. Apa jalan keluar? Al-bikru bil bikri jaldumiya wa tadribu 'am. 2 orang anak dara dengan anak teruna berzina, sebab 1 kali buang negeri setahun.
Wathayyibu bithayyibi jaldu mi'ah wa rajam. Yang dah menikah, orang tua lelaki dan perempuan berzina sebab 100 kali dan rajam. Ini apa? Mentafsirkan Al-Quran. Orang dia tak boleh baca Al-Quran je. Dia baca Al-Quran, dia kata sebenarnya zina ni ada dua pilihan. Satu pilihan menjauhkan mereka, satu lagi pilihan sebat 100 kali. Itu je, tak ada bunuh. Ada hukum bunuh. Di mana nak jumpa? Di dalam hadis. Jadi bila membaca hadis, kita akan jumpa hukum itu. Jadi sunnah dan Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Jadi saya banyak juga yang saya sediakan nak cerita, cuma saya ingat masa kita tak berapa banyak. Dan kalau kita cerita banyak pun, banyak juga yang akan keluar ni. Jadi duit kita cerita sikit-sikit benda yang penting tentang akidah. Penting juga untuk kita ceritakan bahawa tidak ada ta'assub. Antara tuntutan wasati itu tidak ada ta'assub, melainkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Boleh tak ta'assub kepada tokoh? Tak boleh. Boleh tak kita buat ijtihad jama'i? Itu boleh. Kita dalam satu institusi ataupun dalam organisasi, kita tak boleh buat ijtihad yang syar'i. Semua orang kata aku nak dia jadi menteri besar, contoh. Kita seorang kata tak, aku tak mau, aku nak orang lain. Itu tak boleh. Sebab bergerak dalam institusi, dia kena ada ijtihad jama'i yang semua orang bersetuju. Kalau tidak, jangan bagi nama institusi. Itu ada. Tetapi ta'assub ada tak? Ta'assub tak ada. Ta'assub hanya kepada Al-Quran, hanya kepada Sunnah. Tentang ta'assub ini musuh yang paling besar. Ta'assub dia masuk dalam mana mazhab pun, dia akan hancurkan orang lain. Kita melihat bagaimana Salafi yang ta'assub, mereka masuk dan mereka sesatkan hampir ke semua orang sesat. Dia sekarang ni kalau aliran Salafi ni dia ada tingkatan-tingkatan. Ada Salafi, dia panggil Salafi Selcom, jalur lebar. Salafi jalur lebar ni dia kira okey. Dia boleh ambil sikit daripada Ikhwan, dia boleh ambil sikit daripada Saudi, dia boleh ambil sikit daripada Yaman. Itu jalur lebar. Ada atas sikit, dia panggil jalur keras punya. Jalur keras punya Salafi ni, dia betul. Orang lain silap dengan dia, tersalah. Mereka buat tafsiran, kamu mesti bersama dengan kerajaan. Macam Saudi, kamu tentang kerajaan, kamu dikira berdosa, khawarij dan sebagainya. Ini jalur keras. Ada Salafi lagi satu pula, jalur konkretnya. Jalur konkret lagi keras daripada keras. Dia dah kata yang jalur lebar tu dah sesat dah pada dia. Yang jalur keras ni pun sesat juga. Kamu masuk parti politik, kamu buat hizbi. Pada dia hang pun sesat, aku betul. Itu Salafi lah. Di kalangan tradisional sama juga. Ada kelompok yang dia lenient, dia boleh terima kepelbagaian, cuma dia kekalkan amalan-amalan tradisional. Ada kelompok orang panggil ahbash, saya tak suka guna gelaran, tapi itu dipanggil. Pada dia, hang tak ikut ni, hang sesat, hang kafir. Mujassimah, musyabbihah, cukup lengkap kafir. Jadi semua ni berbeza-beza pandangan. Begitu juga dengan tarikat. Ada tarikat yang dia boleh terima tarikat lain. Saya ingat di Negeri Sembilan senang register tarikat kan. Nak minta tauliah mengajar lagi susah dari register tarikat. Nak register tarikat senangnya, nak minta tauliah cukup susah. Itu negeri yang sempoi lah sikit. Cuma tarikat sama juga, ada yang mudah, ada yang dia keras betul. Tarikat dia betul, tarikat lain salah. Jadi kesemua kepelbagaian dan sebagainya ini, apabila masuk unsur ta'assub, dia akan jadi ta'assub. Dia mula kafirkan orang lain, dia sesatkan orang lain. Kita kena elakkan. Ta'assub ada, tapi ta'assub kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Sunnah kata benda tu haram, Al-Quran kata benda tu haram, kita ta'assub. Kita tetap akan kata dia haram. Kalau Sunnah kata hang kena perangi benda tu, kita akan ta'assub. Kita akan perangi juga. Wa daru ma baqiya minar riba. Tinggallah apa-apa yang masih ada sisa saki baki riba. Kalau kamu tak mau tinggalkan, fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kamu tak mau tinggal juga, datang perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas kata esok di akhirat orang yang riba ni, Allah akan bagi dia senjata, Allah kata datang kau pergi perang. Itu kalau benda-benda begitu, Al-Quran hentam kesalahan itu dengan hentaman yang kuat, kita kena hentam. Tetapi kalau berbeza pandangan sesama manusia, berbeza aliran, pembawakan, tidak ada ta'assub melainkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi saya ingat ini banyaklah poin yang sebagaimana Ustaz Musa sebut tadi, perbezaan salaf dan khalaf itu penting, tapi kita tak ada masa nak ceritakan ini. Sekali kita boleh cerita. Cuma yang terakhir saya nak sebut dalam fiqh.
Itu yang kita sebut tentang akhlak sikit, tentang fiqh. Wasat berarti kita, salah satu juga unsur wasat yang kita kena faham, wasati. Kita menjadikan pertengahan di antara sentimen dan amalan. Sentimen dan amalan dia kena duduk di tengah-tengah. Dia kena selari. Amalan tak boleh lebih daripada sentimen. Amalan kalau lebih daripada sentimen, kita beramal apa pun kita tak tahu. Kita main beramal je. Kan kita suka, bila orang kampung kita kan yang susah nak pergi haji, bila dapat pergi haji, dia melakukan dengan perasaan sedih dia, dengan seronok dia, betul-betul nak pergi haji. Dia belajar, dia pergi kursus. Amalan haji dia betul, sentimen dia tu ada, dia suka nak pergi haji. Jihad sebagai contoh. Mana orang boleh pergi jihad kalau tak ada sentimen? Datang pemimpin kata, ada orang sebelah ni masuk serang kampung kita, jom kita pergi lawan. Jom ambil senjata lawan. Gelak-gelak senyum, kita nak pergi lawan ni, jom pergi lawan. Tak boleh. Jihad mesti dengan sentimen juga. Sebab itu di kalangan sahabat Nabi ada orang yang membacakan syair, menaikkan kemarahan orang kafir dan sebagainya. Siapa sahabat Nabi yang meninggal dalam 3 orang khalifah yang Nabi hantar? Khalid yang keempat. Sebelum tu Ja'far tu Abdullah bin Rawahah. Kan Abdullah bin Rawahah bila Zaid bin Harithah, lagi Abdullah bin Rawahah ni bila dia bawa unta Nabi, bila Nabi masuk nak pergi umrah. Kan tahun ke-6 Nabi nak pergi umrah, Nabi tertinggal. Tahun ke-7 baru Quraisy menangkan selepas Hudaybiyah. Dia masuk, dia bacakan syair, khalu bani Quraisy an sabilihi. Anak-anak Quraisy biarkan kami berjalan. Umar datang, Umar marah. Apa ni nak pergi umrah membaca syair? Nabi kata biarkan dia. Sebab bila dia baca syair, Quraisy dengar, Quraisy marah. Syair dia baca dengan bersemangat dah. Kalau kamu sebagaimana kami telah memerangi kamu kerana Al-Quran, sebagaimana kami memerangi kamu kerana tafsiran Al-Quran, hari ini kami akan memerangi kamu dengan Al-Quran. Kami akan pukul kamu dengan pukulan yang memisahkan kepala daripada badan kamu. Quraisy dengar marah. Tapi dah janji dengan Nabi, kalau aku masuk 3 hari, kamu dengar, tutup telinga, aku masuk. Umar tak lagi. Umar kata, kita nak pergi umrah ni, apa dah syair-syair ni? Nabi kata biarkan dia. Abdullah bin Rawahah sambil tarik kuda Nabi ni, dia membaca syair yang menyakitkan hati Quraisy. Jadi sentimen dan ibadat itu kena bergerak bersama. Sebagaimana kita sebut tadi, ibadat tak boleh lari daripada sentimen. Dan sentimen juga tak boleh mengatasi ibadat. Ini masalah orang Melayu yang kita kena cerita sikit. Banyak kes yang sentimen kita lebih daripada ibadat. Kita marah sebagai contoh kan. Dalam kes inilah kes MH17 ni kan, kita marah siapa punya kerja pergi tembak kapal terbang. Dalam banyak-banyak kapal emas juga dia tembak. Tak ada kapal lain yang nak tembak. Kita marah. Apa kita buat ketika marah? Itu kita kena lihat. Ada tak tuntutan sunnah? Ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut apabila 3 orang sahabat yang Nabi dengar cerita mereka nak datang berhijrah, Salamah bin Hisham, Walid bin Walid dan juga seorang lagi Ayyash bin Abi Rabi'ah. 3 orang datang hijrah. Walid bin Walid ni adik kepada Khalid Walid. Ayyash dia dah datang dah. Dia datang, Quraisy tipu dia. Quraisy kata mak dia sakit. Dia pun balik dia bertangkap kan. Dengan Salamah bin Hisham, 3 orang ni datang hijrah. Bila Nabi dengar mereka datang hijrah, dan Nabi dengar Mudhar ni, kaum Mudhar, anak cucu Quraisy menyakiti orang Islam, Nabi berdoa. Nabi baca doa kunut, Nabi doa, Allahumma anji Salamah ibn Hisham. Ya Allah, selamatkan Salamah bin Hisham. Allahumma anjil Walid ibn Walid. Selamatkan Walid bin Walid. Allahumma anjil Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anjil mustad'afin minal muslimin. Selamatkan kaum-kaum yang lemah di kalangan orang Islam. Allahumma shdud wata'aka ala Mudhar. Ya Allah, kuatkanlah hentaman terhadap Mudhar. Allahumma sinin kasinin Yusuf. Ya Allah, hantarkan kepada mereka tahun-tahun kemarau sebagaimana kemarau yang kau hantar kepada Yusuf. Nabi marah kepada Quraisy. Nabi benar-benar berharap 3 orang ni selamat sampai ke Madinah. Apa langkah Nabi buat? Nabi baca Quran. Ini kita kena lihat. Sentimen kita kena samakan dengan nas. Saya minta maaf dengan sahabat-sahabat, cuma saya nak sebut sikit lah, saya kena sebut juga lah. Saya ingat dalam gerakan Islam ni, solat hajat ni jadi terlalu dominan dengan kita. Saya kena sebut juga lah. Kita tak tahu sebab apa. Solat hajat ni terlalu dominan. Kita orang tipu pilihan raya. Kita solat hajat, orang buat tu.
bukan gerakan Islam lah, orang lain pun sama juga. Dia jadi dominan dengan Malaysia. Anak nak ambil SPM, kita buat solat hajat. Anak nak pergi dapat kerja luar negara, nak pergi, kita buat solat hajat. Dia jadi terlalu dominan. Apa saja kita buat solat hajat. Tengok dalam sunnah, kita nampak solat hajat ni boleh lah nak buat seorang-seorang. Kita ada hajat, kita solat 2 rakaat, kita minta hajat kita tu boleh lah. Tetapi kalau dalam keadaan marah, bagaimana nak interpretasi kemarahan itu? Ada dalam sunnah. Dalam keadaan kita riang-riang, kita seronok, bagaimana kita nak menginterpretasi keseronokan kita tu? Ada dalam sunnah. Sebab itu salah satu benda yang Imam Nawawi rahimahullah sebut, antara bid'ah adalah solat kerana syukur. Tak ada solat kerana syukur, yang ada sujud kerana syukur. Begitu juga dengan kemarahan kita. Jadi dalam fiqh, wasat berarti letak dia di tengah-tengah. Sentimen kita itu alunkan dia dengan, ataupun adunkan dia dengan tuntutan agama. Bila kita gembira, bagaimana agama mengajar kita bergembira. Apabila kita sedih, bagaimana agama mengajar kita sedih. Apabila kita marah, bagaimana agama mengajar kita marah. Maka itu juga antara wasat yang kita kena faham di dalam fiqh, di dalam amalan seharian kita. Kita sampai ubah, contoh hari raya sebagai contoh kan. Raya patutnya hari bergembira, kan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Cukupkanlah bilangan puasa, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Takbir adalah manifestasi kegembiraan. Sahabat Nabi balik daripada perang, mereka bertakbir kerana gembira. Hari raya itu hari gembira. Sampai kat tanah Melayu di sini pelik. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin dulu orang fikir-fikir, kita dah bergembira sakan, tapi kesian orang yang telah meninggal dunia, dia pun tak gembira. Di samping kegembiraan kita, kita letaklah satu slot untuk kita bersedih. Jadi masa itulah orang nak teringat, oh, raya tahun lepas mak aku hidup lagi, raya tahun ni dah meninggal, dia pun sedih lah masa tu. Raya tahun lepas dia ada, dia ni hidup lagi, okey, raya tahun ni dia sedih. Kalau dia memang berterusan sedih, tak apalah. Ini daripada dia tu mati sampai hari raya dia tu seronok. Dia buat kuih raya, dia beli baju raya, gembira dia. Tapi hari raya tu baru dia start sedih. Dah habis siap baju raya, serika cantik-cantik, lah rupanya dia dah mati lah ni. Masa tu baru dia sedih. Kita boleh nak mengingat kesedihan, kan? Nabi sebut dalam hadis, nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Aku larang kamu ziarah kubur dulu, sekarang pergilah, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Boleh nak bersedih, tapi hari raya tu bukan tempat dia. Jadi sentimen tu kena tepat dengan ibadat. Jadi mudah-mudahan, saya ingat setakat dulu kita berhenti. Kalau ada sedikit benda-benda yang kita bincangkan, mungkin kita boleh bincangkan juga dengan Ustaz Ilmi dan sebagainya. Jadi silakan kembali semula kepada sahabat